الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dihormati pengerusi masjid Pekan Tambunan, guru-guru agama Islam, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekarang ni musim hujan kan. Jadi musim sejuk. Jadi kalau sejuk ni rasa dia macam lain macam sikit. Sejuklah tangan. Jadi kita bersyukurlah Allah turunkan hujan di bumi Tambunan ini khususnya sebagai rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apabila hujan turun kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh. Bagaimana kita lihat orang yang dekat sama Allah ni, bila mana dia hadirkan diri dia ke masjid. Kalau dia tidak pergi masjid, maksudnya bukan dia tidak ingat sama Allah, tetapi mungkin ada sebab-sebab tertentu yang mungkin menyebabkan dia tidak dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanda kita untuk ingat sama Allah ni adalah bila mana kita hadirkan diri kita ke masjid, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Selama sekarang ni tempoh PKPP kan. Jadi ramai lagi yang masih solat di rumah, apalagi kalau tempoh PKP kan. Di situ kita akan solat di rumah. Rasa dia lain macam kalau solat di rumah dengan di masjid. Kalau kita solat di rumah, kita rasa macam tak siap. Kalau tuan-tuan dapat rasalah, berbanding jika kita solat di masjid, khusyuk dia tu lain macam kan. Bila mana kita mungkin ada imam dan kita jadi makmum, kita akan lebih khusyuk sebenarnya berbanding kita solat di rumah. Itulah kenapa pahala solat di masjid lebih besar daripada di rumah. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan teruskan lagi perkongsian berkaitan tentang Al-Quran, di mana kita akan sentuh sifat tunggal. Sifat tunggal ni maksudnya manusia ada sifat tunggal dia kan. Contohnya macam di keluarga, kalau macam kita ada kawan-kawan dia anak tunggal kan. Begitulah lebih kurang. Tunggal ni yang kita faham satu-satunya, maksudnya setiap huruf ni daripada huruf alif sehingga ya, ada beberapa huruf di mana dia ada sifat tunggal dia. Tidak semualah 29 huruf hijaiyah ada sifat tunggal dia, tetapi ada beberapa huruf yang kita kenal, yang perlu kita kenal pasti
huruf-huruf yang ada ataupun memiliki sifat tunggal. Minggu lepas kita sudah bincang ataupun sudah kongsi berkaitan tentang sifat berlawanan, di mana ada 5 jenis sifat berlawanan. Jelas lawannya tidak jelas. Saya ulang kaji sedikit ya. Kuat lawannya tidak kuat, tetapi ada tengah-tengah, tidak terlampau kuat, tidak juga terlalu lemah. Dan ada yang meninggi, merendah. Apa yang meninggi, apa yang merendah? Yaitu lidah kita lah. Lidah kita dia meninggi dan merendah. Kalau meninggi, lidah meninggi, maksudnya muka kita tu dia kelihatan marah. Contoh, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Inqa. Itu ikhfa hakiki, tanwin bertemu dengan qaf. Qaf itu merupakan huruf yang perlu kita punya lidah itu meninggi. Huruf isti'la namanya. Itu contohlah. Ada 7 huruf isti'la. Khussa dhaghtin qil. Kha, sa, do, to, gha dengan qa. Itu huruf-huruf yang meninggi. Selain daripada itu 22 huruf lainnya huruf yang senyum. Kita perlu senyum. Contoh, in kuntum. Kalau kita talaqi, kalau tuan-tuan menghadiri kelas talaqi, mungkin guru kita dia akan suruh senyum lebih sikitlah. In kuntum begitu. In kuntum. Dia bukannya in kuntum. Itu salah. Sebab kenapa? Ta itu dia huruf istifal. Lidah kita perlu merendah. Bila mana merendah, jadi cara kita sebut huruf ta ni ta. Ta bukannya to. Kalau to, itu huruf to, dia to. Kalau ta, ta, dia menyembunyikan huruf ta. Tetapi dia belum sampai lagi huruf ta. Dia mau pergi, dia sembunyikan huruf ta. Kuntum. Begitu. Itu lebih kurang ya. Jadi isti'la, istifal. Ulang kaji lagi yang keempat, huruf sifat berlawanan, yaitu yang menutup dan membuka. Maksudnya menutup huruf-huruf yang tertutup, lawannya huruf-huruf yang terbuka. Ada 4 sahaja huruf yang tertutup, yaitu so, do, to, lo. Mulut kita tertutup kan? Bila mana kita sebut, mulut kita itu tertutup. So, do, to, lo, tertutup. Selain daripada itu, berapa lagi? 29 tolak 4, 25. 25 semuanya huruf yang terbuka. Kemudian yang kelima, izlaq, berlawan dengan ismat. Mudah lawannya susah. Nanti boleh semak baliklah live yang minggu lepas ya, kalau mau tahu secara mendalam lagi tentang yang al-izlaq lawannya al-ismat, yaitu yang mudah lawannya yang susah. Seterusnya kita akan teruskan dengan sifat-sifat tunggal. Makhraj huruf dia ada 17 pecahan. Begitu juga dengan sifat-sifat huruf, ada 17 pecahan juga. Yang tadi sifat berlawanan ada 5. Darab sama 2 sebab berlawan kan, ada 10 lah. Tambah dengan sifat-sifat tunggal dia ada 7. Ada 7 ya. Jadi kita akan sentuhlah satu-satu pada malam ini. Dan yang pertama namanya as-safir. As-safir. Ini dia ni lebih kuat. Sifat ini lebih kuat daripada sifat hams. Hams ni huruf-hurufnya fahathahu syakhsun sakat. Dia lebih kuat. Maksudnya huruf sifat as-safir lebih kuat berbanding hams.
Sifat hams. Contohnya ada 3 huruf. Ada 3 huruf untuk as-safir. As-safir iaitu sad, zai dengan sin. Okay. Sebelum kita sentuh macam mana sebut itu 3 huruf, kita faham dulu apa itu maksud as-safir. As-safir ini maksudnya desiran. Desiran. Istilahnya bila mana kita menyebut hurufnya dengan bunyi berdesir dan kuat di antara 2 bibir mulut. Bunyi desiran ini seakan-akan bunyi suara unggas. Ini bahasa buku kan? Unggas. Itu as. Itu desir lah tu. Sin kan? Desir. Hurufnya 3 iaitu sad, zai, sin. Bunyi desiran huruf sad yang paling kuat diikuti zai dan sin. Maksudnya 3 huruf ini sad paling kuat. Lepas tu baru zai. Kemudian baru sin. Sin dia tidak berapa kuat lah. Tetapi dia masih kuat. Untuk makluman jemaah sekalian dan penonton di live, 3 huruf ini yaitu sad, zai dan sin, tempat keluarnya sama. Di mana hujung lidah dia tempelkan, hujung lidah ni dia ditempelkan ke belakang gigi bawah. Kalau bahasa buku, dalam buku ni dia bilang gigi kacip bawah, ataupun ada lagi orang panggil gigi gunting bawah. Gigi kacip bawah dan gigi gunting bawah. Yang penting itu gigi di bawah gigi arnab. Gigi arnab, ni gigi arnab kan, yang 2 ni di bawah dia, di belakang hujung lidah itu kasih kena tu gigi. Dia memang susah sikit lah. Sebab masa saya talaki, ini pun saya tidak betul ni. Saya baca tidak betul lah. Sebab saya punya lidah tu, hujung lidah tu saya kasih turun dia pergi lelangit bawah tu. Saya tidak kasih tempel dia di belakang gigi bawah. Jadi saya punya guru bilang, kau punya hujung lidah tu kasih kena di gigi belakang, di bawah, gigi bawah di belakang tu. Begitulah lebih kurang. Dan mengambil masalah untuk praktik sampai rumah tu apalagi. Berhabislah macam mana ya dia bilang tadi itu kan, hujung lidah pergi gigi belakang. Jadi saya pun mula-mula saya punya teknik tu, ujung lidah tu saya kasih melekat di gigi belakang tu yang di bawah ni. Kemudian saya kasih bunyi. Mula-mula tu lain bunyi dia. Memang dah dapat lah, memang susah. Mengambil berbulan-bulan juga ya untuk latihan itu sahaja. Jadi dia memang ambil proses lah. Sebab kalau kita S, itu contoh. Dan sad pun begitu, sama juga makhraj. Itulah bila mana kita tahu makhraj huruf, otomatik nanti kalau masuk bab sifat ni dia senang. Makhraj dia di sini, jadi otomatik sifat dia tu akan terkeluar. Sifat tunggal tu akan terkeluar dengan sendirinya. Begitulah lebih kurang ya. Saya punya bahasa pasar. Okey. Untuk huruf sad, aus, lebih kurang kalau di buku ni bilangnya bunyi sad aus seperti angsa. Angsa. Saya tidak pernah dengar bunyi angsa macam mana. Adakah yang pernah dengar bunyi angsa? Okey, di buku ya. Kemudian huruf zai, bunyinya desirannya seperti lebah. Ini senanglah kita sudah penyangatkan. Kalau bahasa kita penyangat. Begitu kan? Lebih kurang. Jadi bunyinya begitu ya. Dan sin bunyinya seperti belalang. Ini lagi kita tidak dapat dengar nih. Adakah yang pernah dengar suara belalang? Tidak pernah dengar kan? Dalam buku lah. Mungkin kan kita tidak tahu lah kan. Kita ni hanya baca buku. Di sini dia bilang huruf sin desiran dia seperti belalang. Saya tidak pernah dengar belalang macam mana dia punya desiran. Jadi kalau kita punya makhraj betul, automatik bunyi belalang lah tu. Bunyinya kalau mau tes sama saya,
nanti talaqilah. Kita akan buat 2 kali setiap hari Sabtu. Disitulah akan terungkainya kesalahan-kesalahan seperti saya dahululah semasa saya belajar ya. Tapi tidak apa, kita belajar saja sampai ke liang lahat kita belajar ya. Okey. Kemudian kita teruskan lagi dengan sifat tunggal yang kedua. Ini mungkin semua pernah dengar. Tadi as-safir tidak pernah dengar. Ini yang kedua, al-qalqalah. Al-qalqalah ni maksudnya bergerak-gerak dan gemetar. Menurut istilah tajwid, bunyi lantunan yang kuat daripada makhraj. Disebabkan huruf itu bertanda sukun, makhrajnya ditekan terlalu kuat dan dilepaskan dalam waktu yang singkat. Huruf qalqalah ada 5. Qultu bajid, aqa, alta, ab, aj, ad. Hurufnya mestilah bertanda sukun atau dibaca sukun mendatang. Sukun mendatang ni maksudnya huruf apa ni, baris sukun tu akan datang kan? Begitu contohnya qul huwallahu ahad. Dal itu dia berbaris sukun kan, betul kah? Lebih kurang begitulah kan. Okey, kita ambil contoh mudah ya. Kemudian qalqalah ni dia terbahagi lagi kepada 2. Kita kasih ringkas, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra ni dia berada di tengah kalimah. Maksudnya huruf qalqalah yang tadi yang 5 tu, aqa, alta, ab, aj, ada, dia berada di tengah-tengah kalimah. Tengah-tengah kalimah. Tengah kalimah ni di tengah-tengah ayat ataupun di hujung kalimah ketika ia dibaca bersambung. Kerana bunyi pantulan qalqalah dibaca bersambung dengan huruf berikutnya, maka ia dibaca tidak terlalu kuat. Contoh bimiqdar, bimiqdar. Dia bukannya bimiqdar. Itu salah. Qalqalah tidak ada. Kita mesti kasih sempurna sifat qaf tu, qalqalah dia. Bimiqdar, dia bukannya bimiqdar. Itu terlalu kuat. Itu qalqalah kubra. Ini sughra ringan, dia tidak kuat. Bimiqdar. Contoh lain lagi, mutamainnah, muta. Contoh lain, rabbi habli, hab. Dia bukannya rabbi habli. Selain daripada itu tidak diterima pakai. Saya terima rabbi habli, ringan, lembut. Okey. Ajma'in, subhanalladzi sakhkhara lana. Macam mana tu yang akhir doa tu? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Bukan. Contoh ajma'in di ayat Al-Quran itu wa salamun alal mursalin walhamdulillah, kan? Ajma'in kan? Di mana ayat Al-Quran? Aku ni di mana? Ajma'in. Okey, begitulah lebih kurang nanti kita cek. Okey, nanti buka Al-Quran itulah kalau tiada Al-Quran di tepian. Cara bacanya ajma'in. Ada yang ajma'in. Kalau jumpa syekh yang viral sekarang ni, Syekh Hisham, dia nak kasih lepas sebab dia bilang jim tidak ada hamasnya. Dia bukan ajma'in, salah. Gitu ya. Dia kuat. Jim ini bersifat kuat. Jadi maksudnya kuat nih. Tertahan. Begitu ya bunyi dia untuk penonton. Okey, boleh praktik nanti di rumah. Kemudian contoh yang lain, laqad arsalna. Laqad begitulah lebih kurang ya. Kalau kita fasih makhraj huruf, automatik sifat ni dia mudah. Sebab saya ngerasalah, saya sudah pengalaman sendiri. Jadi kalau kita baca Quran pun siok sikitlah, kan? Kalau kita baca dengan tepat. Okey. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra ni dia besar sikitlah. Pantulan dia besar.
Huruf qalqalah bertanda sukun di akhir kalimah atau ia berbaris di akhir kalimah dibaca akan mendatang kerana berhenti bacaan di atasnya. Ini ayat-ayat buku ni kan kita baca saja. Maka bunyi pantulan qalqalahnya terus didatangkan dengan jelas dan kuat. Contoh, kita terus kepada contoh. Sebab kalau buku ni kita tidak faham. Saya fahamlah tapi tuan-tuan tidak faham dan penonton sekalian. Okey, contohnya fansab di sinilah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Wallahu bima ya'maluna muhit. Lebih kurang begitu ya. Itulah contoh-contoh. Maksudnya huruf qalqalah itu dia berada di akhir kalimah. Contoh walam yulad. Di sini ya. Banyaklah kan contoh-contoh yang lain. Contoh kalau tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab itu qalqalah kubra. Berada di ba itu dia berada di akhir kalimah. Dia bukan qalqalah sughra tetapi qalqalah kubra. Sughra dia berada di tengah kalimah. Kalau kubra akhir kalimah. Senang kan? Okey. Jika huruf qalqalah berbaris serta bertasydid. Ini tanda sabdu. Di akhir kalimah dan dibaca sukun mendatang kerana berhenti bacaan di atasnya, maka hendaklah menghentikan bacaan sekejap tanpa bernafas dalam masa 2 harakat kerana memberi sedikit tekanan pada makhraj huruf qalqalah yang bertasydid. Kemudian bunyi qalqalahnya didatangkan dengan jelas dan kuat. Ini yang tabbat yada abi lahabin wa tab. Dibilang sini kena berhenti 2 harakat. Wa tab Contoh lain wal hajj. Dan lagi bil haqq. Begitulah cara baca dia. Kalau jumpa yang begitu berhenti dulu 2 harakat, kemudian kasih lafaz bil haqq. Tetapi dia bukan sakta, tetapi disuruh berhenti. Mungkin itu cara baca dia. Cara baca watab caranya begitu, berhenti 2 harakat, 2 saat lah. Ulama, tetapi di sini khilaflah. Ulama tajwid berselisih pendapat mengenai cara melafazkan bunyi qalqalah. Menurut pendapat yang masyhur dan terpilih adalah ia dilafazkan hampir kepada baris fathah kerana mutlak sama ada huruf sebelumnya berbaris fathah, kasrah dan dhammah. Ini khilaflah. Ada yang, tapi yang rajih ataupun yang muktabar di sini kita baca tu macam contoh watab, macam seolah-olah ba itu dia berbaris atas, lebih kurang watab ma kasab. Dia macam seolah-olah secara kita sebut dia ba itu dia berbaris atas. Itu contoh. Kemudian kita beralih kepada sifat tunggal yang ketiga, yaitu al-lin. Al-lin ini maksudnya lunak lembut. Ada 2 huruf waw ya. Ini senang sikitlah kita mau ingatkan. Contohnya wa aghraqna ala fir'aun. Fir'aun lembut kan? Fir'aun. Contoh lagi nuhiha ilaik. Lembut. Bagaimana pula dengan iyyaka na'budu? Iyyaka na'budu. Macam mana cara baca iyyaka na'budu? Di situ kita perlu tekan sikitlah. Sebab kenapa? Ada sabdu. Kalau ada sabdu, yaitu seolah-olah ada 2. Jadi maksudnya kelunakan ya tu dia bertambah ya. Contoh yang lain lagi, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Itu contohlah. Wailun itu contoh yang lain.
Kemudian kita teruskan lagi dengan sifat tunggal yang keempat, yaitu al-inhiraf. Al-inhiraf ini dia maksudnya melencong. Bukan manusia sahaja yang ada perangai dia suka melencong sana ke sini, ke sana ke sini kan. Tetapi huruf juga ada yang melencong. Macam mana kita mau tahu apa huruf yang melencong? Kita mesti faham makhraj huruf. Kan? Untuk bab makhraj huruf saya sudah kasih jelas. Dia ada yang di tepi hujung lidah. Tepi hujung lidah ni, ini lidah, ini hujung, dia tepi. Inilah ni tepi hujung lidah. Tepi hujung lidah ada dua huruf, yaitu ada tiga huruf. Ada tiga huruf, nun, ra dan lam. Tetapi di sini dia bilang untuk membunyikan huruf dengan melenturkan lidah dan melencongkan makhraj kepada makhraj lain, hurufnya dua sahaja, yaitu ra dan lam. Huruf ra cenderung untuk melenturkan ke belakang hujung lidah dan melencong pada makhraj lam yang berdekatan dengannya. Sedangkan huruf lam cenderung melenturkan ke muka hujung lidah dan melencong, banyak pula melencong ni, dan melencong pada makhraj nun yang berdekatan dengannya. Maksudnya ra ini kadang-kadang dia boleh melencong ke makhraj huruf lam, dan lam dia boleh melencong ke huruf nun. Sebab kenapa? Ujung lidah ni, tepi hujung lidah, kalau ujung lidah tu, tepi hujung lidah dia pergi ke langit atas. Mula-mula depan sikit al, depan lam tu an, depan nun ra, ar. Dan ra dengan lam ni dia kadang-kadang dia pandai melencong pergi lam, dan lam ni kadang-kadang dia pandai melencong pergi nun. Pandai dia begitu, pandai melencong, ya. Lebih kurang begitulah. Itu yang ada sahabat semalam dia bilang untuk ra ni kan dia kadang-kadang macam tu lidah macam begini-begini kan. Maksudnya dia melencong batu. Dia mau bagi tahu situ ra ni dia pandai pergi ke belakang. Dia pergi belakang. Begitu lebih kuranglah, melencong ke belakang huruf lam. Dan lam tu kadang-kadang dia melencong ke huruf nun. Begitulah kejadian dia. Okey. Kemudian yang kelima, sifat tunggal yang kelima, ya, at-takrir. At-takrir ini maksudnya berulang-ulang. Menurut istilah ilmu tajwid, semasa hurufnya disebut, keadaan hujung lidah bergerak berulang-ulang serta bergetar. Hurufnya satu sahaja, yaitu ra. Kita minum dulu ya. Oke, maafkan saya Ustaz, maafkan saya. Bismillah. Oke, kita ulang sekejap ya. Takrir maksudnya berulang-ulang, satu sahaja. Huruf yang ada dia punya sifat takrir ini adalah huruf ra. Contoh kita boleh ambil Ar-Rahmanir Rahim. Ini banyak pendapat lah. Ada satu guru saya, dia lain lagi cara dia sebut. Tapi saya lebih kepada pendekatan satu guru. Satu guru, yaitu guru saya. Dapatlah saya mention lagi balikan. Dia yang diajar saya Ar-Rahmanir Rahim. Ini ada dua ra. Bila mana dua ra, jadi tekanan dia, sebab ada sabdu kan, Ar-Rahmanir Rahim. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang begitu. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, salah. Sebab kalau begitu Bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah ra itu satu sahaja. Sedangkan di situ ra itu dia bertanda sabdu. Jadi maksudnya ra ada dua. Satu ra baris sukun, satu lagi ra baris atas. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh
Dan getaran itu, itulah getaran yang sahabat-sahabat boleh dengarkan. Kemudian yang keenam, at-tafashi. At-tafashi, dengar kata tafashi. Shin tu. Kenapa dia begitulah bunyi dia yang saya baca tadi ya. Tafash, ash. Maksudnya ini huruf senang. Berhamburan. Berhamburan. Apa yang berhamburan? Semasa kita menyebut hurufnya, berhamburan angin antara gigi depan dan langit-langit keras. Maksudnya angin tu dia berlegar-legarlah di gigi depan kita, antara gigi depan atas dan bawah, dan langit keras. Kenapa langit-langit keras? Sebabnya shin ini dia berada di tengah-tengah lidah, diangkat ke langit-langit keras di atas. Asya, tengah-tengah lidah tu kan, dia terangkat. Ada 3 huruf di situ kan, yang tengah-tengah lidah. Shin, jim, ya. Asya, ajja, ayya. Begitulah. Jadi itulah maksudnya kalau dia berlegar-legar, angin itu dia akan berhamburan di langit-langit keras. Sebab itu lidah dia bergerak ke langit-langit keras. Ash. Begitu ya. Kalau mau tes sama ada kita baca, nanti kita akan jumpa di kelas talaki kita. Okey. Promote lagi ya, promote. Hurufnya satu, shin. Shin. Tadi tu shin ya. Satu-satunya huruf tunggal ataupun shin ini dia bersifat tafashi. Maksudnya sifat tafashi hanya ada satu huruf, yaitu huruf shin. Maafkan saya kalau mengantuk ya. Memang kalau cerita Quran dia memang bikin mengantuk tuh. Okey, maafkan saya kepada penonton-penonton. Kalau penonton di luar sana mengantuk, ambil bantal tidurlah. Okey. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yang berapa sudah? Okey, ngam-ngam sudah ni kan? Mau habis sudah. Dan yang ketujuh yaitu al-istitalah. Al-istitalah. Ini mungkin pernah dengar juga. Pernah dengar kan? Maksudnya berpanjangan. Iya. Apa itu berpanjangan? Berpanjangan maksudnya makhraj hurufnya berpanjangan daripada tepi pangkal lidah hingga tepi hujung lidah. Makhraj lam. Hurufnya satu sahaja, yaitu dad. Ini yang paling susah lah ni. Tapi ingat, orang yang paling fasih menyebut lughatul dad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Untuk huruf dad ini, sifat dia akan terserlah bila mana kita baca dalam suratul Fatihah ayat yang ke-7. Untuk ke ayat ghairil maghdubi alaihim bunyi istitalah ni yang begitulah bunyi dia, gelombang-gelombang. Dengarkah gelombang tu? Mesti ada begitu. Kalau tidak ada bunyi gelombang, maksudnya makhraj huruf dad kita belum betul. Dan inilah yang paling susah masa saya mau latihan. Kan masa salat tu kan, ya Allah, rupanya aku baca Quran selama ini assalamualaikum lah dia bilang. Salah. Bila mana salah, maksudnya pun entahlah, kadang-kadang dia terlari pergi huruf dal. Saya terus terang kesalahan saya dulu, dot, kata saya punya guru, kau punya dot ni macam dal, dia bilang. Nah itulah. Jadi perlukan latihan yang panjang jugalah untuk belajar ni, kan? Lughatul dot ni. Okey. Contoh, saya ulang balik ya contohnya. Ghairil maghdubi alaihim kalau macam ada satu syekh ni dia kasih lama sikit. Tapi ada lagi yang syekh lain kasih terus je.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus saja. Tapi ada yang Syekh tu dia bilang huruf dot ini bersifat rokhawah juga. Apa yang rokhawah? Dia mengalir. Itu dia ambil, dia guna pakai itu hujah yang itu. Dot ini dia mengalir, jadi bergabung. Sifat tunggalnya istitalah, gabungkan dengan sifat yang mengalir. Dot ini pun mengalir juga. Jadi itulah waladdo, dia kasih mengalir sekejap, dua harakat ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Macam mana saya baca tadi tu? Begitulah cara bacaan dia yang betul lah. Okey, bukan saya cakap saya betul, tapi yang saya belajarlah. Okey? Tapi kita tidak sentuh yang dolin tu. Itu nanti kita akan sentuh lagi di bab yang seterusnya. Yang kita mau fokuskan di sini huruf dot tadilah. Kalau mau tahu betul ke tidak, kita jumpa di kelas talaqi insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada saya. Habislah untuk bab sifat huruf, sifat berlawanan dan sifat tunggal. Semuanya kita rangkumkan menjadi 17 pecahan ya? 17 pecahan. Jadi nanti kalau macam mau ulang kaji, jadi bolehlah buka Facebook Masjid Nurul Iman Pekan Tambunan. Di situ ada live kan, jadi ada video-video yang kita mungkin boleh ulang kaji. Tadi saya lupa lah apa Ustaz cakap apa yang dia cakap tu, macam mana mau sebut itu istitalah kan, contoh. Jadi dia mungkin dia boleh buka balik lah. Semua ada Facebook kan. Siapa yang tidak Facebook, mungkin ada juga yang tidak Facebook lah. Saya punya kawan ada yang tidak ada Facebook. Ada yang tidak ada Facebook. Dia memang zuhud lah kali ya. Okey. Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah minggu depan kita akan teruskan dengan bab seterusnya, yaitu bab al-isti'adzah. Macam mana cara bacaan al-isti'adzah, cara bacaan di manakah al-isti'adzah ini kita perlu baca dan sebagainya, dan cara bacaan yang betul lah, cara membaca al-isti'adzah dengan basmalah dan awal surah. Nanti kita akan cerita pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala juga, tetapi atas kelemahan diri saya. Jadi saya mohon maaf kepada jemaah, tuan-tuan dan para penonton yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan tersilap bicara daripada saya. Saya pun orang biasa, sentiasa melakukan kesilapan. Jadi kalau tersilap, terlupa dan membuat kesalahan, saya minta maaf lah ya. Saya minta maaf. Kasih maaf lah aku. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah.